Penularan COVID-19 bukan sahaja meragut nyawa, malah turut menjerut ekonomi negara-negara Kita nak bercerita tentang situasi atau impak pandemik COVID-19 ini terhadap Malaysia dari aspek ekonomi dan Perawatan. Dompet rakyat semakin tipis, perniagaan semakin merudum, ekonomi negara semakin teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat sejahtera kepada Dr. Muhammad Nasir dan juga rakan-rakan kelas yang lain. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk mengenai peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial dan juga mengupas isu mengenai COVID-19 dan juga sektor ekonomi Malaysia. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dan juga rakan-rakan saya. Nama saya Hamizan Ahmad bin Habibullah. Manakala rakan saya Muhammad Khairul Naim bin Masyuri dan juga Muhammad Eka bin Muhammad Jamil. Baik, pertama sekali kita akan teruskan dengan pengenalan, iaitu dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, istilah-istilah seperti etika, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat yang lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Baik, tanggungjawab sosial dalam akhlak bagi seorang Islam dapat dilihat melalui tanggungjawab seorang Muslim terhadap Muslim, tanggungjawab seorang Muslim terhadap jirannya dan juga tanggungjawab seorang Muslim terhadap masyarakat bukan Islam. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling kasih mengasihani dan saling menyayangi umpama sebujur tubuh yang apabila salah satu anggotanya sakit, seluruh anggota tubuh yang lain turut sama merasakan kesakitannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Seterusnya kita akan terus kepada isu yang pertama, isu yang akan dibincangkan, iaitu COVID-19 daripada tanggungjawab sosial yang telah diceritakan sebentar tadi. Baik, apa itu COVID-19? Pandemik COVID-19 yang juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang berlaku secara global. Baik, wabak virus ini berjangkit dan mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Ianya diisytihar sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020, di mana setelah diisytiharkan sebagai pandemik tersebut, penyakit ini berjangkit secara global dan sangat cepat sehingga banyak negara yang tidak mampu menangani, termasuk juga negara kita, Malaysia. Seterusnya saya kongsi sedikit mengenai statistik kes positif COVID-19 di Malaysia dan juga di dunia. Okey, kita boleh tengok yang di sebelah kiri ialah statistik bagi kes COVID-19 di dunia, di mana sehingga 15 Disember 2020 jumlah kes baru yang telah dikesan merupakan 73,257,683 kes. Seperti mana kita boleh lihat, kes yang tidak dapat dikawal sehingga mencecah 70 juta kes. Dan di sebelah kanan kita boleh lihat di Malaysia, di mana sehingga 15 Disember 2020 sebanyak 86,618 kes yang telah dikesan, di mana pada masa ini kita boleh tengok setiap hari kes COVID-19 di negara kita mencecah hingga 4 angka, dan jumlah kes aktif seperti mana kita boleh lihat masih lagi mempunyai 14,515 kes yang masih lagi aktif dan belum dikesan. Baik, seterusnya kita akan terus kepada COVID-19 mempengaruhi ekonomi negara. Baik, memetik kata-kata daripada YB Senator Datuk Seri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, yang itu Menteri Kewangan Malaysia, di mana kita boleh lihat pada awal video tadi di dalam parlimen tersebut, YB Senator telah mengatakan bahawa COVID-19 bukan sahaja telah meragut banyak nyawa, malah telah menjadi penyebab kepada kemerosotan ekonomi negara kita. Seterusnya daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sektor Ekonomi, iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed, mengatakan bahawa keputusan berkenaan dengan Fitch Ratings, iaitu keputusan Fitch Ratings menyemak turun penarafan Malaysia sebenarnya turut mencerminkan kesan pandemik COVID-19 ke atas ekonomi negara dan bukan kemampuan Malaysia untuk membayar balik hutang semata-mata. Di sini kita dapat lihat
menteri-menteri sendiri mengatakan bahawa COVID-19 ini telah menjejaskan ekonomi negara kita dengan sangat hebat, sangat dahsyat, sehingga mana kebanyakan bahagian sektor ekonomi mengalami kecacatan, dan kita boleh lihat selepas ini akan dikupaskan dengan lebih lanjut lagi oleh rakan-rakan saya. Baik, apa yang akan dibincangkan merupakan faktor, kesan, tindakan dan juga cadangan bagi COVID-19 ini dan juga sektor ekonomi Malaysia yang akan dibincangkan sebentar lagi oleh rakan-rakan saya, yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini mengenai dengan etika dan peradaban dalam tanggungjawab sosial. Baik, seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Faktor yang mempengaruhi ekonomi negara berkaitan dengan pandemik COVID-19. Faktor utamanya adalah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Dalam fasa PKP, pengeluaran masyarakat adalah terhad dan pengeluaran hanya untuk kepada sektor makanan dan sektor-sektor kritikal, iaitu masyarakat hanya perlu keluar untuk mencari makanan dan untuk mendapatkan perubatan daripada farmasi maupun hospital. Dan masyarakat juga tidak dibenarkan untuk rentas negeri. Berkaitan daripada masyarakat tidak dibenarkan untuk rentas negeri, industri-industri seperti perkhidmatan, Grab, teksi dan industri pelancongan iaitu penerbangan dan perhotelan akan terjejas akibat masyarakat yang tidak boleh keluar daripada tempatnya sendiri. COVID-19 jangka memberi kesan terhadap ekonomi negara. Ya, COVID-19 telah pun memberi kesan yang teruk terhadap ekonomi dalam pelbagai sektor, iaitu dalam industri makanan dan minuman, industri pelancongan, industri perkhidmatan. Untuk perbincangan kali ini, kami akan memfokuskan kesan terhadap industri pelancongan dan industri perkhidmatan. Dengan itu, saya akan membentangkan dengan lebih lanjut kesan yang dihadapi oleh industri pelancongan berkaitan dengan COVID-19. Kesan pandemik COVID-19 terhadap industri pelancongan. Sejak awal Januari 2020, coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 sebagai satu petaka yang melanda industri pelancongan Malaysia. Yang pasti, selain sektor penerbangan, ada satu lagi cabang utama yang menerima kesan paling dahsyat adalah industri perhotelan. Selain dari sektor penerbangan dan sektor perhotelan, sektor-sektor kecil iaitu agensi-agensi yang menawarkan pakej-pakej putian menarik di tempat pelancongan juga turut terjejas. Pada video kali ini, grup saya akan membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan kesan yang diterima daripada industri pelancongan dan industri perkhidmatan. Saya akan masuk kepada kesan terhadap sektor perhotelan dahulu. Ini adalah contoh beberapa berita yang dikeluarkan oleh Sinar Harian berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang memberi impak dan kesan kepada sektor perhotelan, iaitu coronavirus menyebabkan pembatalan tempahan hotel meningkat. Industri perhotelan semakin nazak. 2,041 pekerja dihentikan daripada sektor perhotelan, dan juga sektor hotel bergantung kepada pelanggan kosmetik, dan sektor perhotelan bakal sakit lagi ekoran gelombang baru COVID-19. Kesan terhadap sektor perhotelan. Yang pertama, kerugian akibat pembatalan penempahan dan penurunan kadar penginapan. Seterusnya, penutupan operasi sepenuhnya atau penangguhan operasi susulan pandemik COVID-19, dan juga pekerja diberhentikan kerja. Menurut kata daripada Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia, Yap Lee Seng, pada bulan Mac lalu, ia berkata pada peringkat pertama, industri perhotelan menerima pembatalan tempahan bilik secara mendadak dan mencecah angka 193,000 bilik dengan nilai kerugian lebih daripada 75 juta. Berdasarkan sumber Persatuan Hotel Malaysia, pada 20 Mac lalu, seramai 2,041 pekerja di sektor perhotelan di seluruh negara telah diberhentikan, manakala anggaran kerugian pendapatan industri hotel berikutan Perintah Kawalan Pergerakan berjumlah 560,720,000. Dan pada masa kini juga sektor perhotelan masih lagi terjejas akibat PKPB, iaitu
Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diselanakan bagi melawan pandemik COVID-19. Kesan terhadap sektor penerbangan. Ini adalah beberapa kertas akhbar online daripada Berita Harian Online dan Sinar yang menunjukkan sektor penerbangan terjejas akibat pandemik COVID-19, iaitu sektor penerbangan industri paling teruk terjejas akibat COVID-19. Industri penerbangan terus tenat. 2,200 pekerja Malindo Airways akan diberhentikan. Malaysia Airlines, Air Asia, Firefly dan Malindo Air adalah antara nama-nama besar syarikat penerbangan tanah air. Bagaimanapun, sebat manapun gelaran yang dipegang oleh syarikat penerbangan tanah air itu, dalam tempoh 10 bulan tahun ini adalah zaman paling gelap bagi industri penerbangan negara dan seluruh dunia kerana secara drastiknya penambahan untuk penerbangan berkurang. Burung-burung besi kini hanya tergiang kaku di landasan dan tidak lagi bebas berterbangan seperti dahulu angkara pandemik COVID-19 yang menyebabkan masyarakat diwajibkan untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Susulan daripada syarikat penerbangan di seluruh dunia yang mengurangkan tenaga pekerja akibat daripada pandemik COVID-19, Malindo Airways Sdn Bhd juga tidak terkecuali dalam mengambil langkah itu. Dilaporkan bahawa syarikat penerbangan itu memberhentikan sekitar 2,200 kaki tangan atau lebih daripada separuh daripada 3,200 tenaga kerjanya. Kita teruskan dengan kesan terhadap sektor perkhidmatan. Jadi pertama sekali adalah operasi dihadkan. Operasi perniagaan dihadkan. Saya ambil contoh 7-Eleven. Jadi 7-Eleven sebelum ni adalah 24 jam operasi. Jadi semasa fasa PKP ini atau fasa ketika wabak ini merebak, mereka tidak boleh melakukan operasi selama 24 jam. Oleh kerana kerajaan mengarahkan untuk menghadkan operasi perniagaan mereka. Jadi kebanyakan syarikat, premis, organisasi tidak boleh menjalankan perniagaan selama 24 jam. Mereka hanya boleh menjalankan mengikut masa yang ditetapkan. Itu adalah kesannya. Seterusnya adalah jualan terpaksa bergantung kepada perkhidmatan penghantaran. Jadi kita tumpukan kepada restoran-restoran yang selama ini bergantung kepada orang makan di kedainya. Tetapi pada awal fasa PKP dahulu, kerajaan tidak membenarkan untuk makan di kedai. Jadi mereka dah hilang peluang untuk mengaul keuntungan di situ. Jadi mereka perlu terpaksa bergantung kepada perkhidmatan penghantaran seperti GrabFood ataupun Foodpanda. Tambahan lagi, rakyat juga masih lagi takut untuk berada di khalayak ramai kerana takut terkena jangkitan COVID-19 ini. Seterusnya, terpaksa tutup perniagaan buat sementara waktu. Okay, saya ambil contoh catering, perkhidmatan catering. Jadi perkhidmatan catering ini terpaksa ditutup buat sementara waktu kerana kerajaan tidak membenarkan sebarang majlis perkahwinan di awal masa PKP dahulu, oleh kerana kerajaan ingin mengelakkan pengumpulan ramai-ramai. Jadi itu adalah kesan terhadap perkhidmatan catering. Tetapi bermasa sekarang ini catering boleh dilakukan secara sedikit demi sedikit, dihadkan jemputan tetamu itu. Seterusnya, terpaksa buang pekerja. Jadi semua atau setengah syarikat, organisasi, premis terpaksa buang pekerja mereka bagi memotong kos pembayaran yang perlu dilakukan, oleh kerana keuntungan yang mereka kaut adalah sedikit berbanding sebelum pandemik ini berlaku. Jadi seperti yang anda boleh lihat dalam slide ini adalah keratan akhbar yang bertajuk
cabaran pengendali F&B semasa PKP bagi teruskan perniagaan. Jadi mereka telah menemubual beberapa orang pengendali F&B. Salah satunya adalah My Burger Lab. Jadi pengendali My Burger Lab ini mengatakan bahawa keuntungan yang mereka dapat ketika sebelum pandemik COVID-19 ini adalah lebih banyak berbanding semasa COVID-19 ini. Dan juga mereka banyak bergantung kepada perkhidmatan penghantaran berbanding sebelum COVID-19. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan sepanjang pandemik COVID-19 pada tahun ini. Baik, secara umumnya tindakan yang telah dilaksanakan iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau singkatannya PKP. Baik, PKP ini bermula pada 18 Mac. Ini bagi mengawal pergerakan setiap orang, setiap individu dalam negara kita bagi mengurangkan jangkitan wabak COVID-19 ini. Baik, bermula pada 18 Mac dengan Perintah Kawalan Pergerakan, kemudian diperkenalkan pula Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa kawasan zon merah yang bermula pada 27 Mac. Dan seterusnya kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana rakyat diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar rumah dan juga mencari barangan-barangan untuk dibeli, iaitu bermula pada 4 Mei. Dan kemudian fasa terakhir iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP, bermula pada 7 Jun dan dijangka tamat 31 Disember 2020. Baik, itu secara umum pelaksanaan PKP, langkah keselamatan daripada kerajaan bagi menangani wabak ini. Seterusnya kita terus kepada langkah-langkah utama pakej rangsangan ekonomi. Ini bagi tindakan langkah-langkah kerajaan bagi ekonomi negara. Yang pertama sekali, kita boleh tengok di situ kita ada 3 kriteria, iaitu menangani impak COVID-19, memangkin pertumbuhan berteraskan rakyat dan juga menggalakkan pelaburan berkualiti. Jadi yang pertama, menangani impak COVID-19 ini, kerajaan telah menyediakan RM2 bilion bantuan kemudahan khas kepada rakyat. Kemudian selama 6 bulan penangguhan bayaran ansuran cukai, pengecualian cukai perkhidmatan, pengecualian levy tabung HRDF dan juga diskaun bil elektrik sebanyak 15%. Baik, yang ketiga iaitu penangguhan bayaran pinjaman. Baik. Kemudian bagi memangkin pertumbuhan berteraskan rakyat, kita boleh lihat potongan caruman KWSP dan juga penambahbaikan bantuan sara hidup. Projek-projek kecil bernilai RM2 bilion, insentif pelancongan dan voucher berjumlah RM500 juta. Dan bagi menggalakkan pelaburan berkualiti pula, diberikan RM500 juta untuk dana pelaburan, insentif cukai dan juga dana agrofood bernilai RM1 bilion. Ini kita katakan secara infografik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi langkah-langkah utama pakej rangsangan ekonomi bagi tahun 2020, di mana berlaku ketika kita menghadapi wabak COVID-19 ini. Baik, kemudian kita beralih pula kepada, saya ingin berkongsi sedikit tentang 6 strategi hadapi COVID-19 bagi pemulihan ekonomi melalui artikel di dalam berita harian online, di mana telah Perdana Menteri telah berkata terdapat 6 langkah yang untuk hadapi COVID-19 ini bagi pemulihan ekonomi. Dan yang pertama sekali iaitu membabitkan ketegasan ataupun resolve, di mana tindakan mengawal penularan wabak COVID-19 ini seperti menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah saya kongsikan tadi. Kemudian yang kedua, membina ketahanan ataupun resilience melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan juga ekonomi. Ketiga, menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Keempat, pemulihan, melaksanakan strategi pemulihan ataupun recovery ekonomi dalam menghadapi norma baru dalam pandemik COVID-19 ini. Kemudian kelima, memperkasa atau revitalize ekonomi secara menyeluruh demi kelangsungan masa hadapan. Dan yang keenam,
menyusun semula atau reform struktur ekonomi untuk membolehkan negara dan rakyat, iaitu kita semua, melangkah ke era kehidupan yang sudah berubah dengan adanya norma baru. Itu adalah kita kata-kata daripada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menyampaikan perutusan khas Perdana Menteri sepanjang Hari Pekerja pada 1 Mei 2020 yang lalu. Baik, di sini kita boleh ringkaskan. Saya telah meringkaskan di tepi. Kita boleh lihat di sebelah kanan. Ini kita namakan sebagai 6 strategi ini sebagai konsep 6R, iaitu resolve, ketegasan, resilience, restart, recovery, revitalize dan juga reform. Ini merupakan antara langkah yang dibuat oleh Perdana Menteri kita sebagai strategi bagi memulihkan ekonomi dan juga memulihkan kehidupan individu daripada segi ekonomi dan juga yang lain. Baik. Sekat itu saja daripada saya. Seterusnya saya teruskan dengan cadangan daripada Khairul Naim. Jadi saya akan sambung pada cadangan-cadangan yang ingin saya kemukakan untuk memulihkan ekonomi ketika ini. Jadi pertama sekali, memulakan perniagaan secara umum. Jadi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bolehlah mencari inisiatif dengan memulakan perniagaan secara umum. Seperti contoh, kita boleh melakukan perniagaan secara atas talian. Ini lebih mudah kerana kita tak perlu mencari kedai. Ia akan menjimatkan modal kita sendiri. Seterusnya, jika isteri pandai buat nasi lemak atau kuih muih, bolehlah cuba untuk menjual di tepi jalan. InsyaAllah kalau rezeki itu tak ke mana. Seterusnya, membuka peluang pekerjaan. Jadi saya ingin menyeru pada pengusaha di luar sana untuk membuka sebanyak mana peluang pekerjaan yang ada, walaupun di mana pun sektor yang ada. Jadi oleh kerana terlalu ramai pekerja-pekerja yang telah dibuang sebelum ni. Seterusnya, mencari pekerjaan lain. Jadi ini adalah salah satu usaha yang baik untuk teruskan hidup demi sesuap nasi. Setelah dibuang kerja ni, terus cari kerja lain. Itulah cadangan saya. Seterusnya, terus mengadaptasi. Setengah manusia seperti saya tidak boleh menerima perubahan secara mendadak. Jadi kita perlu perlahan-lahan menerima seadanya. Selagi vaksin tidak ditemui, selagi itu kita perlu terus mengadaptasi dengan norma baru ini. Akhir sekali, meningkatkan jualan dengan khidmat penghantaran. Ini saya tumpukan kepada restoran-restoran yang ada. Mereka kurang dapat jaringan pelanggan di kedai mereka. Jadi mereka perlu mencari inisiatif lain dengan menumpukan penjualan mereka dengan khidmat penghantaran. Jadi seperti yang anda boleh lihat, inilah kedatangan akhbar di mana Ketua Penerangan UMNO Malaysia Syahri Sufian Hamdan membuat beberapa cadangan tindakan ekonomi segera. Pertama, penangguhan atau moratorium pembayaran semula pinjaman kepada individu dan juga syarikat dan juga perniagaan yang terjejas. Seterusnya, bantuan subsidi gaji setinggi 75% daripada gaji-gaji pekerja dalam syarikat yang terkesan. Seterusnya, penangguhan pembayaran cukai pendapatan korporat ke tahun yang akan datang. Akhir sekali, pembayaran tunai secara terus kepada individu-individu yang berisiko tinggi untuk terjerumus dalam kancah kemiskinan akibat diberhentikan pekerjaan atau diberi cuti tanpa gaji. Seperti yang anda boleh lihat, ini juga adalah kedatangan akhbar di mana pertama sekali, bekas juruterbang Malindo Air buka gerai jual makanan.
Seterusnya, warga kerja perlu menjiwai norma baru. Inilah berita harian punya kereta akhbar di mana menyeru agar terus adaptasi dengan norma baru ini. Dan akhir sekali, kereta akhbar ini bertajuk 10 cawangan pasar raya ABU bakal buka peluang pekerjaan bantu golongan yang memerlukan. Jadi ABU ini telah membuka banyak peluang pekerjaan dan membantu pada golongan yang memerlukan. Di sini kita ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Islam menekankan keperluan membantu sesama insan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Jadi firman Allah ini bermaksud kita sebagai manusia kena tolong sama manusia seperti mana yang Abid Liu melakukan. Beliau telah menolong ramai rakyat Malaysia yang telah melalui kesusahan dengan membuka peluang pekerjaan. Jadi kita perlu melakukan kebaikan walau di mana pun kita berada. Jadi saya akan menyambung kepada kajian lapangan kami yang seterusnya. Jadi kami telah menjalankan sebuah survei untuk mengumpul data bagi mereka yang terjejas akibat COVID-19 ini. Jadi kami telah menerima 7 responden daripada yang berjaya kami kumpulkan. Mereka 7 responden itu terdiri pada pelbagai lingkungan umur. Seperti yang kita boleh lihat, kita mempunyai 54 tahun, 35 tahun, 27 tahun, 21 tahun, 39 tahun, 40 tahun, 26 tahun dan 24 tahun. Jadi kami juga menyoal mereka, adakah mereka memiliki pekerjaan ketika COVID-19 ini. Jadi 85% mengatakan mereka masih lagi mempunyai pekerjaan dan selebihnya tidak. Jadi dalam survei ini juga kami menyoal mereka, apakah kesan COVID-19 terhadap pekerjaan ataupun perniagaan terhadap mereka. Jadi antara maklum balas yang kami terima adalah satu maklum balas yang mengatakan beliau bekerja sebagai makcik kantin di sekolah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, kantin sekolah diarahkan tutup sepanjang PKP ini bagi mengelakkan merebaknya wabak ini. Jadi jika tiada murid, jika sekolah tutup, kantin juga perlulah tutup kerana tiada murid. Jadi di situ beliau telah hilang sesebuah pencarian rezeki. Seterusnya maklum balasan yang kami terima, beliau perlu melakukan kerja di rumah. Jadi ini adalah kesan terhadap beliau ketika COVID-19 ini. Jadi sebelum ni mungkin dia bekerja di pejabat, jumpa orang sana sini. Pada ketika wabak ini merebak, beliau perlu bekerja di rumah. Itulah kesannya. Antara maklum balas yang kami terima lagi adalah kurangnya pendapatan. Jadi kesan terhadap beliau ketika COVID-19 ini adalah kurangnya pendapatan. Mungkin jualan kurang dan sebagainya. Jadi kita akan salah satu soalan lagi yang kami tanya dalam survei ini adalah cadangan mereka untuk teruskan bekerja atau berniaga di dalam norma baharu ini. Jadi salah satu maklum balas yang kami terima adalah melakukan perniagaan secara umum. Seperti contoh, peniaga secara di atas talian
mahu pun bekerja berniaga di tepi jalan. Seterusnya antara maklum balasan kami terima adalah cuba mengadaptasi dengan perubahan yang diarahkan oleh kerajaan. Jadi cadangan beliau adalah cuba mengadaptasi, seperti contoh melakukan penjarakan sosial, memakai topeng dan juga mungkin bekerja di rumah. Itu adalah kita perlu mengadaptasi norma baru ini. Jadi itu sahaja untuk kajian rapakan kami. Akhir kata, kami berharap kita sama-samalah berganding bahu bekerjasama untuk memerangi gejala wabak COVID-19 ini daripada terus bermahajaralah di Malaysia ini. Ini kerana jika kita tidak memerangi gejala ini, ia akan memberi impak kepada orang yang menganggur, orang yang cuti tanpa gaji, orang yang diberhentikan kerja, orang yang tidak boleh berniaga dan lain-lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.